wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama sekali saya ingin mohon ribuan ampun dan maaf lah kepada semua yang hadir pada malam ni, kerana saya ni lebih tinggi, bukan tinggi ilmu tapi tinggi duduk. Tak tengok ke semua. Tapi minta ampun, tak maaf ya kepada tuan-tuan. Baik, terlebih dulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua Tok-Tok Imam, Tok-Tok Bilal, Tok-Tok Siap, yang berbahagia Datuk, dan juga semua ahli karya di sini yang sudi menjemput esei ni. Sebenarnya orang sebelah kampungnya, tapi sudi nyemput tu, syukur alhamdulillah. Pertama sekali ada majlis macam ni dijemput saya nasihat saja kan. Jadi kepada yang tak tersebut nama, tak terpanggil kola, saya minta ampun, minta maaf lah, maklum lah kan. Saya ni manusia biasa. Jadi manusia biasa ni tak pernah tak silap. Asyik lupa je, silap. Lepas tu pula banyak pula dosa. Itulah nak lokek-lokek dengan ustaz-ustaz yang mana tahu kau dapat cahaya terkonoh ke muka. Kan? Capek nampak tu. Jadi pada malam ini syukur alhamdulillah ya, bersama-sama kita dapat berhimpun, dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berhimpun kita sama-sama, dibagi kita nafas, dibagi kita waktu dan masa untuk sama-sama kita mendengar apa yang nak disyarahkan oleh dua ahli panel yang hebat-hebat yang saya sanjung tinggi akan ilmunya ni. Baik, tapi sebelum tu saya ingin menjemput yang berbahagia Ustaz Aslim Bollywood untuk menyampaikan sebuah lagu katanya. Tapi lagu bertajuk tajuk lagu itu Mano Milik Kita. Tajuk lagu Mano Milik Kita. Silakan Ustaz sebelum kita mulakan forum kita pada malam ini. Kita dengarlah ya, kita hayati baik-baik lagu tu. Yang pentingnya dia punya seni kata tu nak kita hayati. Insya-Allah, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Abang Abius, Sama. berbahagia pengurusi masjid yang dikasihi Datuk Umar Ridwan bin Muhammad Ali, barisan kepimpinan masjid, barisan kepimpinan masyarakat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan tidak lupa sahabat panel saya iaitu Ustaz Samsul Debat atau Amri bin Ismail. Saya pun sebenarnya terkejut dan tersimak, tak pernah lagi buang tebiat tentang dia moderator. Jadi dia turut dan nyanyi pula. Tak apa, sebab kita sebenarnya bukan apa, bagus juga sebab nak bawa tu. Saya dah nak panjang 2 rangkap cukup dah. 2 rangkap. Nanti lepas ni dah habis modal. Dan bila Allah sebut dalam Quran dalam surah Asy-Syura, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha. Milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Allah sahajalah yang layak nak buat apa saja, sebab kita dan bumi adalah milik Allah. Maksudnya dalam hidup kita ni egoistik, erogan, sombong dari apa yang kita ada tak seharusnya berlaku. Sebab apa? Sebab semuanya itu adalah daripada milik Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah
dan apa saja musibah yang menimpa kalian adalah dengan izin Allah. Barang sesiapa yang beriman dengan Allah, musibah ini datang daripada Allah. Yahdi qalbah, pasti Allah berikan dua level, dua perkara, kesabaran dan ketenangan menghadapi musibah. Musibah datang daripada Allah. Inna lillah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, tak semestinya kita yang masih muda matimu adalah di waktu tua. Tak semestinya yang tua tak mati-mati lagi. Jangan sangka tak mati langsung. Faham tuan-tuan? Sebab apa? Sebab kita milik Allah. Dalam bahasa mudahnya, kita lihat apa kata Abang Iwan Danduk. Dia kata apa? Semuanya. Dari itu janganlah sombong, janganlah ria serta iri hati. Dunia hanya pinjaman sementara, akhirnya kembali kepadanya. Betul atau tidak? Yes. Nak gimana tuan-tuan? Melainkan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tengok sahabat saya se-Pakistan sementara, Ustaz Asri Rabban. Kenal kan? Dah meninggal dunia. Umur sama saya. Dan adik dia satu jamiah dengan saya di Karachi. Lagu dia menyentuh. Contoh balik Google cari lirik dia. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Tidak ada kita punya, kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat. Allah sudah sediakannya. Pendapatan Ustaz Syamsul Debat berbeza dengan pendapatan saya. Pendapatan Abang Abius berbeza dengan pendapatan saya. Cuma ikhtiar, cuma usaha saja. Kenapa? Allah dah sediakannya. Betul atau tidak? Sebut selalu, hanya satu malam 17 Disember, seorang ayah kehilangan 8 anaknya dan istrinya. 17 Disember, tragedi yang ngeri bagi saudara Abdul Razak bin Majid, orang Shah Alam. Satu malam saja Allah ambil nyawa 8 anaknya dan isteri tercinta. Kalau ada orang Melaka, air banjir baru datang sekerak betih, air marah dah mana? Majlis Bandaraya. Abdul Razak bin Majid, 8 orang anaknya meninggal dunia. 10 bulan hingga 17 tahun umur mereka. Isterinya Puan Naziah 34 tahun. Why? Because of kita hamba Allah. Jangan bungkak, jangan ego. Seorang kau sedap, seorang dia memang tak sedap. Contoh, yang ni lagi mendap. Jangan sombonglah Haslin, sebab suaramu milik Tuhanmu. Satu hari suara Allah tarik dah. Yes.
Ada orang belajar pensyarah PhD baru habis 2-3 bulan tak rasa gaji lagi, kembali ke ilahi. Sebab inna lillah, mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada hanyalah milik Allah. Itulah sekadar mukadimah intro, dan pastikan Anda jangan ke mana-mana bersama kami selepas ini. Wallah. Ustaz, kalau saya nyanyi itu lagu apa? Nyanyi. Jadi mungkin Ustaz Samsul pula nak nyanyi. Tak ada. Copek dengan leng. Okey, baiklah. Baik, tuan-tuan dan puan yang berada di dalam masjid ini, kita teruskan kita punya forum pada malam ini, insya-Allah ya. Jadi tajuk forum kita pada malam ni adalah persediaan menyambut bulan Bosa. Lebih kurang begitulah dia punya tajuk kan. Jadi sebenarnya apabila kita sebut nak menyambut bulan Bosa ni, tak kira lah bulan tu Syakban ke, Rajab ke, Ramadan ke. Jadi bila kita sebut je nak menyambut bulan Bosa ni, pasti ada kebaikannya. Pasti ada kebaikannya yang nak kita sambut tu. Jadi bak kata orang, kebaikan tu macam-macam lah, macam-macam segi kebaikan yang ada di dalam bulan-bulan Bosa ni. Maka itu Allah sediakan bulan-bulan begini untuk kita. Tetapi saya tak berceramah dah. Kalau saya berceramah kakak, tak ke mana pun ya. Kami balik. Ustaz kata dia nak balik. Kalau saya berceramah. Jadi saya tadi dijemput untuk buat pertanyaan dia bagi pihak tuan-tuan ya. Baik, kita soalan kita yang pertama lah, saya nak tujukan kepada Ustaz Haslin dulu. Boleh Ustaz? Boleh. Jadi soalannya pertama ni, apa sebenarnya maksud baik itu? Dan pula baik ni kepentingannya, penting ke baik ni kena ada pada diri kita ni? Apa makna kebaikan tu dan penting baik ni? Kalau tak baik tak boleh tu. Pula. Silakan Ustaz. Terima kasih Pak Yus, hadirin hadirat, Datuk dan perempuan yang dirahmati Allah. Dalam hidup kita ni memang la syakka fihi, memang tak ada syak lagi, tujuan kita adalah untuk dilahirkan buat baik. Buat jahat itu adalah iblis dan syaitan, laknatullah. Tetapi kerana terpinggir daripada sunnah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terikut dengan keadaan makhluk yang dilaknat oleh Allah. Contoh, dalam bahasa Al-Quran, Allah telah memulakan al-mubtada bi kalimati syaitan. 268 surah Al-Baqarah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dimulakan syaitan, kata Allah, firman Allah, syaitan dia menjanjikan kalau orang itu rajin buat baik dengan orang, dengan derma sedekah banyak-banyak, maka dia akan jadi fakir papa kedana. Sedangkan Allah menjanjikan kalau kamu rajin bersedekah, Allah akan ampunkan dosa kamu. Ada 2 level, 2 perkara kita dapat. Allah akan ampunkan dosa kita dan Allah akan menggantikan semula apa yang kita berikan kepada orang lain. Kita kena buat baik. Kalau tak buat baik, bermakna sifat-sifat iblis, syaitan itu wujud dalam hidup kita. Syaitan ini pula, kata Nabi, iblis ni kata Nabi SAW, dia sentiasa inna syaitan la yajri bimajra dami ibni Adam.
Dia tak payah letak dekat luar, dia sudah ada berlari-lari di darah-darah anak Adam. Sebab itu kenapa kita hati busuk, tak boleh tengok orang duduk atas pada kita. Kenapa hati kita ni dengki, tak boleh tengok orang lebih pada kita. Sebab benda itu dah diracun oleh syaitan. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis sahih tersebut, every day nak keluar rumah, Nabi tak tinggal baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, udita uqita kufita tanaha anhu syaitan. Kata Nabi, orang keluar rumah jangan lupa baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Maka apa janji Nabi? Dapat 3 benda. La ilaha illallah. Tuan-tuan, Allah punya sayang kat kita, keluar rumah pun ada kena buat baik. Kamu akan diberikan petunjuk, diberikan keselamatan, namun tidak diberikan kecukupan rezeki. Dan syaitan akan mengedarkan diri daripada mengganggu kita sampai peringkat macam itu. Maka dalam hadis riwayat yang lain sebut, ditanya macam mana kamu dengan orang yang baca tadi, apa kata syaitan? Dia kata, buat apa nak kacau, dah dapat 3 level dah. Ini contoh tuan-tuan. Berapa ramai, saya ulang balik, berapa ramai orang kita bila hujan turun nak baca Allahumma sayyiban nafi'ah. Orang Jawa ngomongnya, aku orang reti doanya. Berapa ramai yang boleh baca doa hujan lebat, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal-dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajari. Berapa boleh baca? Tuan-tuan, tepuk daya tanya diri sendiri. Bahasa Jerman boleh baca, Fran boleh baca, tergolek-golek, masalah Jerman dengan dia cakap Jerman. Tapi doa hujan lebat tak boleh baca. Berapa ramai dalam hadis Muslim sebut, orang nak baca doa hujan berhenti. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Tapi syaitan dia kacau. Hujan turun, dia peniaga kata, hujan pula, kata dia. Baru nak meniaga, hujan pula, kata dia. Apa maksud dia? Dia bersyukur ke? Dia kufur? Kufur. Penoreh getah di belah-belah kawasan getah, dia tah toreh-toreh getah pagi itu, hujan turun jam 10 pagi. Haram betul hujan pula dah. Penat aku pergi noreh. Mana ada kata-kata doa. Sebab apa? Uske dil ke अंदर बहुत खराब हो गया. Dalaman dia, दिल तो पागल है kan? Kan? Sebab apa? Syaitan. Kalau orang baik, awak bikin video dia, duduk ke suara syaitan, gambarnya. Sampai kat macam ni. Asal nak buat baik, jadi masalah. Sebab apa? Sebab jiwa kita tak teri dengan apa yang kita ada. Sebab tu kalau tengok kawan kaya, hati kita duka cita. Kalau tengok kawan berjaya, hati kita tidak suka. Apa dia mari? Tadi dia sebut tentang sangkaan buruk. Itulah manusia. Tentang manusia. Tuan ingat tak? Kisah apa nama tu? Talut Jalut kan? Dilantiknya Talut. Talut ni nothing, tak ada benda. Orang-orang kaya dapat, dan dia pula orang biasa. Macam mana pula dia jadi ketua kami? Macam mana dia jadi bos kami? Kami ni duit banyak, kami berpengalaman daripada dia. Tapi raja tu kata, Allah nanti selalu kekuatan fizik dan mental dia, dan juga merupakan ada banyak ilmu untuk mentadbir kami. Subhanallah.
Dan saya sebut satu ayat dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia tu untuk mic record. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Allahu Akbar. Carilah kamu, tengok, carilah kamu akan perkampungan akhirat dengan apa yang kami kurniakan kepada kamu dari kekayaan kami diberi kat kamu. Cari akhirat. Apa maksud dia? Prepare something for our tomorrow, because we don't know when and how and which place kita nak mati. Minta maaf cakap Inggeris, nampak cerdik sikit. Tak apa. Saya buat-buat fahamnya. Dengan izin. Kita tak tahu. Buat something untuk besok. Memang orang kata dalam filem James Bond, tomorrow never die, but we will die. Tersebut tadi adalah Gurinda Melaya. Tak semestinya anak muda meninggal di waktu tua. Ada seorang anak kenalan baru tingkatan 1 sedang bertarung nyawa di hospital di Al-Aqsa, sedang ditidurkan. Dia punya paru-paru dalam kerosakan. Mak saudara dia mesej, Ustaz, doakan anak menakan kami, tapi masihlah usianya muda. Tuan-tuan, saya sakit Datuk 4 bulan masuk hospital, 52 hari di Sungai Buloh. Bakinya ditawarkan, kalau ikut orang tengok dah tak ada dah. Tapi Tuhan panjangkan lagi usia saya. Dah 4-5 orang yang datang ziarah saya masa sakit dulu, semua dah pergi dulu. Aku yang belum. Cerah ni. Iyalah. Kenapa? Ni. Oh, pula dah. Kanan akan dah kata sendiri dah. Ni apa pula? Hello. Oh, ini pembetulan malam ni. Boleh. Siapa ni? Saya dah bagi tahu sesuatu tadi. PA sistem dia tu agak sebu sikit, dia gemar di luar. Jadi dia dah vokal, okey? Tak, saya telinga. Allahu Akbar. Saya cakap apa tadi, wallahu alam. Okey. Carilah akhirat dengan duit yang Tuhan bagi. Buat apa? Buat baik. Harta yang soleh berada pada tangan orang yang soleh. Sebab apa? Ni buat baik. Sebab tu kalian yang buat benda mungkar di tempat-tempat kita, kebanyakannya orang-orang kaya. Betul tak? Kerana harta yang soleh bukan berada di tangan orang yang soleh. Betul atau tidak? Di negara Arab hari ini menjadi-jadi. Panggil Salman Khan, Shah Rukh Khan pergi ke Arab Saudi. Siapa? Orang yang duit banyak. Betul atau tidak? Tuan-tuan takkan tak angguk, betul tidak? Orang macam saya ni duit tak ada, takkan nak panggil Angelina Jolie pula. Minta maaf bercakap, minta maaf Datuk. Sebab tu jangan sesekali duit Tuhan bagi kat kita itu nak cari benda berbentuk mungkar pada Allah.
because kita hamba Allah. Abang Iwan Dandut dalam forum lepas lagu tu, lihatlah bunga yang indah, subhanallah itu Allah yang punya, tiada yang kita punya, semuanya Allah punya. Ayat buat senyum je lah tuan-tuan. Dia kata apa? Saya rasa ketika dia kata aku cinta dia sedalam-dalam lautan dia, gedebuk pakcik tu yang umur dia lebih kurang 70 tahun dah tu, tersungkur ketika menari dengan seorang perempuan dan dia mati situ tuan-tuan. 70 tahun. Waktu tu dia rasa macam satu keinsafan, macam salah dia. Pasal apa tuan-tuan? Ni Allah kata pada dia, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wajib buat baik dengan duit yang kami bagi itu kepada orang lain. Sebab kebaikan memang mesti, sebab tu nak menyambut bulan besar ni abang Abi, mesti suasana kita ni bersih. Bukan pergi haji dah. Nak sambut bulan besar ni, jiwa kena murni, suci. Bukan suruh sabun dengan sabun beris. Buat apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selesai. Abang Ebi pengalaman masuk penjara. Bukan jadi bandar je, salah faham. Nah, ya. Pergi macam dah tu. Tengah fikir. Penjara. Tengah apa? Tengah fikir bila pula. Dah ada tuan-tuan orang penjara. Bila tengok ustaz janggut macam ni, apa dia kata? Nampak gayanya. Ustaz nak kutuk kita lah. Betul lah kata awak. Kawan kata bilang. Muka dia macam serombong kapal. Tengok muka dia macam nak makan orang. Apa nak buat tuan-tuan? Kita tahu orang yang sunyi daripada ingat Allah, jiwanya gersang. Buat apa? Abang-abang sekalian, tuan-tuan sekalian, boleh tak kita sebelum saya nak berceramah, kita berzikir kepada Allah? Macam mana nak tarik dia orang? Dengar ceramah saya 2 jam. Fikir. Sebab kita yakin orang yang duduk dalam penjara tu mana tak ada masalah. Tapi bila Allah kata ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, saya bermula la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh kau mamai tak? Okey Ustaz. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Teruskan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Kita bayangkan muka bandar yang nampak dia macam negatif. Macam inilah keadaan dia. Dia berzikir. Lepas tu yang paling kill ialah istighfar. Saya kata pejam mata semua. Astaghfirullahalazim. Allah bagi kat saya suara, alhamdulillah, saya gunakan untuk kebaikan. Tuan-tuan tahu apa jadi? Saya ingat dalam 5 minit semua bandar menangis. Bila tengah dua orang menangis, saya buat lagu rindang. Alangkah indah
suasana ini sebelum kita di sini lagi. Macam bomba teriak. Makna saya sindi dia orang secara tak langsung tapi dengan cara hikmah. Alangkah indah suasana ini sebelum kita berada di sini. Dia perasan dia banyak salah, dan saya tak pernah kata dia orang bersalah, sebab saya pun banyak salah dengan Allah. Cuma Allah tak adili saya lagi. Dia orang dah kena adili, duduklah penjara. Yang seorang tu bekas bilal masjid, kes rogon, 28 tahun. Dia yang paling teruk menangis. Dia mari peluk saya lepas habis, saya pun risau juga sebab dia bekas rogon. Tuan-tuan, hari dah keluar dah. Ada 2 orang saya jumpa dari dekat kedai makan. Dia mai peluk saya. Janggutnya janggut perak, diinaikan. Dainya dai tinta, mana nampak kesan solat. Dia peluk saya, Abang Yus, dia kata apa? Ustaz, penjara Sungai Buloh. Saya tolak, Masya Allah. Hidayat milik Allah. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita Allah kata, buat baik, Allah akan buat baik kita balik. Tapi ingat, jangan jadi orang yang suka dengan harta dia ada, merosakkan muka bumi dengan apa dia ada. Sebab Allah la yuhibbul mufsidin. Allah tak suka orang-orang yang jahat menjadi perosak dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Na'udzubillah min zalim. Na'udzubillah min zalim. Tuan-tuan, itu nak bagi tahu, nak masuk bulan besar, apa kita kena buat? Train our life to contribute something for our wealth. Why? Because tomorrow adalah hari bulan besar. Dan bersihkan diri kita dalam keadaan berbalik kepada fitrah dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Itu dia. Kalau mengikut fahaman saya tadi, panjangnya Ustaz tadi berceramah dengan kita, menerangkan tentang pentingnya baik tadi. Apa yang dapat saya huraikan di sini, kita kena buat baik sebab Allah suka kepada kebaikan. Kalau kita percaya dengan adanya Allah, kita kenalah buat baik. Itulah yang paling penting. Bukan sebab mak ayah, bukan sebab adik-beradik, bukan sebab kawan rakan tolan, tetapi kerana Allah suka. Terima kasih Ustaz. Tontu mani hari ni kan. Bila Ustaz sebut pasal syaitan tadi, saya teringat kata guru, apabila syaitan meminta nak goda kita ni, Allah tak bagi. Apa lagi nak masuk di dalam kalbu kita. Takkan dapat masuk ke dalam kalbu kita, tetapi ada jalannya kata dia, melalui darah. Itu yang saya teringat bila Ustaz cakap tadi. Jadi janganlah kita ingat bahawa syaitan tak boleh sampai ke kalbu kita. Ingat kerana dia melalui darah kita. InsyaAllah. Tak gitu Ustaz ya? Kalau salah minta maaf Ustaz. Saya dengar cakap orang, saya kebab pula tu. Okay, baik. Kita terus dengan soalan kita yang kedua. Baik, soalan yang kedua ni saya nak minta Ustaz Samsul debat pula, ya, untuk menerangkannya. Soalannya bunyi macam ni lah ya. Bila kita sebut pasal kebaikan ni ya, banyak sebenarnya kita di antara kita ni, kalangan kita ni memang nak buat baik. Ramai di antara kita, semua orang lahir-lahir memang nak buat baik. Tak ada mak ayah pun bosan suruh buat baik, rakan tolan pun bosan nak buat baik. Tetapi ada satu masalahnya. Apabila kita nak buat baik, lai kuat kita nak buat baik, lai kuat halangannya. Ada pula kadang ada perkataan tu Ustaz, ada ayat tu kawan, jaga baik-baik, tu macam pula tu. Tetapi sekarang kita nak dengar daripada Ustaz Samsul, macam mana cara kita nak mengatasi masalah halangan-halangan untuk kita buat baik ni. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak diucapkan kepada Abang Ebius selaku pemuda acara pada malam ini, Fadil Ustaz Haslin Bahrain selaku rakan panel. Tidak dilupakan kepada VIP kita, iaitu Datuk Muhammad Ridwan Muhammad Ali, orang Kuwait lah kan. Terima kasih banyak satu tuan rumah kerana sudi menerima kehadiran kami pada hari ini. Semua tuan imam barisan jatah kuasa Hulu Balang Pemberak Masjid Sayyidina Ali. Nah, ramai yang tadi keluar, alhamdulillah. Saya nampak kereta keluar banyak, berusuh nak masuk tak boleh. Dari ramai, alhamdulillah. Dan saya tadi nampak Ustaz Haslin tadi macam dah bodoh, macam dah nak berhenti, dah pack mic baru lagi panjang. Tapi itulah dia kan, kalau mic tu cantik tu kalau tu. Jadi bila cerita tentang baik-baik, semua orang nak baik-baik, tak ada. Fitrah manusia semua nak jadi baik, tak ada siapa nak jadi jahat. Malahan ada orang tu dia jahat pun dia rasa dia baik. Aku ni kira baik, dia kata. Dia tetap nak letakkan diri dia dalam keadaan yang baik walaupun dia tu tak semangat. Jadi apa halangan? Bila soal halangan ni bukan cerita halangan ni, contoh. Ada halangan yang bukan di dalam tangan kita. Allah tentukan kita tak dapat datang. Contoh, ada orang beritahu kan malam ni Samsul depan ada ceramah. Ya, baru saya siap. Dalam masyarakat kita ni, kedua ustaz ni kan, dia pun nak cirah wajah kita layan-layan, sudah datang. dalam masyarakat kita ni lebih baik secara keseluruhannya memerlukan kepimpinan dan bimbingan yang baik. Tetapi dewasa ni dunia dihiasi dengan pemimpin yang muda-muda. Yang menjadi masalah adalah dia datang nak sembahyang pun ramai orang malam ingkar dan tak mau mengikut ala tujuan anak muda. Mana kata itu ni dua orang gila. Tapi yang kita nak cerita sekarang, halangan dia ambil ini dia punya bunga lah. Dia yang sebenarnya pemimpin sekarang ni muda, banyak yang muda. Jadi yang kedua, dia memimpin orang-orang tua. Ada orang tua cuma tak nak ikut cakap disebutkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah Ta'ala beritahu katakanlah Muhammad, jika bapa-bapa kamu yang anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri atau suami-suami kamu atau kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusan azab seksanya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik neraka. Surah At-Taubah ayat yang ke-24. Maknanya Nabi Daud dalam bondo-bondo yang kita risaukan, malahan bondo yang kita risau itu kita perasan kita punya. Kita perasan kita punya. Satu soalan pernah ditanya seorang guru kepada anak muridnya, itu jam tangan siapa punya? Dia kata saya punya. Betul kamu punya? Betul. Tangan itu siapa punya? Soalnya tangan Allah Ta'ala punya. Macam mana kau boleh tergamak kata bodoh ke tangan kau tu kau punya, sedangkan diri kita pun bukan kita punya. Bolehkah kita? Layakkah kita nak memunyakan apa yang kita kata tu kita punya? Tu yang di awal tadi Ustaz Haslin menyampaikan satu gurindam, mana milik kita. Kita dah baik-baik menjelang bulan Rajab, Syawal, Ramadan, kita dah kena ready daripada sekarang dengan ibadahnya, puasa Isnin Qawmi, dengan semayang, bangun malam, tahajud, dah kena ready lah. Bukan kata tunggu sampai masuk baru nak. Ada orang cakap apa? Dan sok pergi Mekah sok, dan nak buat benda-benda tak elok. Kau ingat pergi Mekah sampai tong sampah, nak buang benda-benda tak elok tu. Sekarang buang, kayak topeng buang tu, cuci hati kita sebab jadi baik. Macam tu cerita. Kadang-kadang halangan tu ceritanya mana? Isteri tak nak siap-siap nak pergi masjid Sayyidina Ali. Iman nombak saja Allah kata nak makan sama. Ayolah, tak jadi Iman saja. Bini baru cakap sikit je kan, tengah siap awak kan cerita apa semayang ni. Apa ni? Jadi tak pergi pasal malam ni dah 2 minggu tak pergi semalam. Ayolah, gimana? Lain kali nak pergi saja. Tak jadi. Anak dia besar. Satu lagi harta, duit ni besar.
Nak cucuk duit lah, nak keluar duit lah, nanti kan besok nak pergi ni, kalau tak ada duit macam mana? Tak jadi pun semayang. Duit ni pasal, harta dunia ni pasal. Macam tu. Sedangkan boleh tak tadi? Siang-siang bang, pergi mana lah? Pergi masjid, apa tu? Pergi makan apa? Tak makan sama. Tak apa, abang pergi semayang masjid banyak yang balik kita pergi makan Boleh tak? Boleh. Anak-anak, bang, ada lagi masa mana? Ajak lah, babi semayang ajak dia. Nak ambil yang ada baik lah. Oh, nanti kau semua ambil lah. Benda yang ada lah, ada joki ada lah. Selesai. Kau payah mana? Kan? Itu yang sebenarnya kita kena. Jadi apa sebenarnya yang menghalang itu? Menghalang kita yang nombor satu sekali. Yang ada dua. Saya ringkas sebab saya akan bagi laluan Ustaz sebenarnya. Yang pertama adalah hawa nafsu. Semua pondok dah. Kadang-kadang dah habis dah pondok. Semua nak juga sampai tak ada apa dah. Sampai kan dah hilang dah. Masuk dah. Sampai kan tak cukup 24 jam saja dah tak cukup dah. Dia sibuk je masalah. Dulu elok pergi masjid. Ya, dulu elok pergi masjid. Tapi kahwin, dia dah lama dah. Jadi bapak tunggal. Orang meninggal tercakit. Tiba-tiba kahwin dulu langsung tak nampak. Mana boleh? Dia kahwin. Tak tahu macam mana. Bini tak bagi keluar. Ada yang macam tu. Tapi kita tak lah. Sebab tu sampai boleh kita boleh bodoh kan? Iyalah. Tak habis boleh kita boleh kan? Nah, itu cerita dia maknanya bodoh tu menyebabkan dia terlupa. Kenapa? Isteri, suami menyebabkan kita lalai dan neko kita tinggalkan. Ya. Kita jadi neko, kita lalai, kita melayan kehendak yang lain daripada kita berkati Allah SWT. Ini ujian kita. Kenapa hari itu waktu COVID tengah melanda negara kita sampai kita PKP, kita boleh sembahyang tarawih setiap hari tanpa gagal di rumah keluarga kita. Macam mana boleh jadi? Masa itu semua dalam ketakutan apa nak jadi dengan kita. Dijaga kita kalau COVID. Takut pulang rumah. Takut apa? Takut mati. Semayang tak tinggal. Abah yang pergi pasar raya cengih-cengih pada orang macam dia nampak COVID. Kan? Anak telefon bah, lambat dia kau balik bah. Nampaklah kita orang ambil wuduk dah, kalau tak kita semai dulu. Tunggu abah balik. Agak imam mausam. Kau tunggu abah balik dulu baru sembahyang. Kenapa? Kerana pada ketika itu kita dah tak fikir dah tentang benda-benda lain. Kita fikir Allah. Kita fikir nak sembahyang, kita nak buat ramai imam berjuta imam tanpa tauliah dilahirkan. Malam raya seramai-ramai lelaki tak boleh tidur malam raya menangis kerana menghayati tajribah yang nak dibacakan esok pagi. Ya. Masuk rumah abah itu perasan banyak lagi surah dalam Quran selain pada inna ta'ina Allah. Anak pun naik pola anak nak ta'ina Allah, nak ta'ina Allah. Ada surah lain dan barulah abah itu faham erti kecil hati bila dia baca khutbah anak tidur. Tapi imam baca khutbah dia tidur, dia tak sadar kan? Baru dia tahu. Itu banyak mengajar kita. Tapi bila Allah bagi sikit yang kelonggaran ke kita, Allah mudahkan kita sikit jadi PKPB. Ramai dulu rindu rumah Allah. Bila Allah nak semayang balik ke masjid Sayyidina Ali ni, ya Allah. Dan ini masjid dibuka kapasiti 1/4. Ada yang 1/3 daripada jumlah keseluruhan. Mesti dijarakkan berapa meter. Alhamdulillah, rumah Allah telah kembali dibuka. Tak datang. Ada orang tu, ada beberapa negeri yang kena daftar online, register, lulus dia, masuk ke Facebook. Alhamdulillah, hari lepas pergi semayang di rumah Allah. Tak datang. Sebab setiap masjid yang merekodkan 100 ke 200 orang yang lulus tak datang. Berdosa tak? Dosa ambil haram.
Orang lain nak boleh tak boleh. Itu sebab apa itu dibenarkan. Kalau tak nak tahu, walk in boleh ganti. Ini hakikat. Janganlah pisahkan kami daripada kedua ibu bapa kami. Mau melintin-melintin nyawa tu nak dia boleh rentas negeri. Dengan ini diumumkan bahawa boleh rentas negeri. Mau melintin. Akhirnya semua pilihan kahwin. Apalah mak ayah kau semua pilihan kahwin itu? Kan payah. Allah tunjuk betapa mahal kasih kau. Tak contoh. Nah, ini cerita betul. Bagi batin, bila Allah dah uji, bagi senang sikit dia lupa. Tu mana gitu? Ya. Sedangkan kita kena jaga. Kerana sadar kita masih belum sampai dekat endemik. Kita menuju pada endemik. Belum sampai ke situ. Lupa diri kita. Itu Allah uji tadi dalam gurindam Ustaz Aslim tadi. Maka datanglah air. Nak buatkan lagu tu tadi. Sabarlah. Itu yang ambil tu tadi. Bayangkan kita sangkakan kat Terengganu, Kelantan, Pahang. Sangka kat situ. Rupa kat Selangor menoteh dulu. Tolong dulu ayam tu dekat Selangor tanpa diduga. Ada yang cakap, mana bobo, mana perkhidmatan awak, mana FFM, mana? Sedangkan semua dalam keadaan bersedia tapi tidak menyangka sehebat itu ujian yang datang di Selangor. Kan? Tapi bila kita tu mana Nabi ajar, kalau kita diuji dengan ujian, tengok orang lagi susah dari kita. Itu yang berlaku pada Abang Nabi Yus. Saya tengok wawancara dengan Abang Nabi Yus. Ayat Abang Nabi Yus, rumah orang masuk lumpur. Rumah saya masuk lumpur. Lagi dahsyat. Tapi Abang Nabi Yus, dia betul. Dia memikirkan ada orang lagi susah pada dia. Betul. Kek Kelantan tu relax kisah rokok, teh bumbung, relax kisah rokok. Berbanjir. Di sana esok tu koreng, turun koreng. Kek Mentakam, Kek Kuantan, air maintain macam tu 2-3 hari. Bayangkan. Dia dah biasa. Imam dekat Kuala Kerain beralih rumah tinggal tangga. Rumah bertukar alamat. Kek simpan malam tu. Bayangkan, betapa dahsyatnya. Negeri Sembilan tak pernah bagi. Tawalah Jambatan Kek Palung, heboh satu Malaysia. Kek Palung, kita boleh lain dah besok. Itu sebab belajar kita kena melihat. Itu sebabnya malam tahun baru tu kita beropek. Tajuk yang kita pilih sebab nak ambil kira banjir, bala bencana ni kita sebab apa? Mana memilih kita? Tak ada siapa pun. Pertama, kalau bab dunia ni lah, isteri, suami. Oh, isteri I paling pandai masak sekali. Tak ada siapa boleh lawan dekat mana? Tak ada siapa boleh lawan dekat Bed Hill. Bed Hill, mana Bed Hill? Kita Hill. Asam betul cakap putih tak mengalah. Ben Hill dalam mana Ben Hill pergi? Ubuk ke katil. Usah tu. Apa tu? Bini pandai masak, sadap bini ceria. Besok bini yang samput tak bangun tidur. Minyak apa? Langsung makan ni. Dengan nama yang minggu sikit simpang. Pokoknya rumah dah tak ada. Suami I bagi I 2,000 sebulan. You ada perempuan ni cakap dengan perempuan lain. Besok tu dijorin lelaki tak cokek sudu dan semua mati. Hilang 2,000 sebulan. Tengok apa? Sementara hui lawa kita kau terbaik berkingat paling lama 2 minggu boleh lama. Kita tak tanya orang kata. Hui motor ni mana kau beli? Cantik lah. Kau tu lah motor bawa ni. Betul dah ramai orang pakai. Orang tak beli lah. Berapa lama restoran yang baru tu juga? Pengantin baru. Berapa lama pengantin baru? 2
2-3 minggu dah lama. Dah lama kami untuk apa yang kita nak eboh? Harta dunia semata cantik. Masa saya belajar dulu dekat UiTM di London, lalu gajah aku. Nampak ada satu rumah dalam perjalanan daripada Lendu nak pergi ke Bandar Melaka, ada satu rumah, saya tak nak sebut ke Aiman. Cantik betul rumah ni, dan kalau ada duit nak buat rumah je. Tapi hari ni orang peduli pun tak rumah. Sekali tengok dekat air kerokan televizor, tengok dekat tengok rumah. Ada satu rumah makan yang di Bandar Sunway tu saja. Oh, besar rumah tu. Mahal tu. Mana pula? Masa saya beli dulu murah. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya, aku salah jawab dia. Lain macam masuk. Ada satu dekat Gajah. Saya jual sekopo. Dia sedap rasa. Sedap lah. Sebab sedap lah. Langsung saya balik kilang. Kenapa nak balik kilang tu? Kau senang kembali lah pupuk tu banyak. Kilang tu balik. Tak, tapi dia bukan sombong. Itu bahasa dia. Tapi semua tu sementara sampai masuk bukan itu. Kita je yang terasa macam kita punya. Kalau kita ingat Allah, suami, isteri, harta benda, rumah tu akhirnya kita tak bawa mati. Dan begitu juga yang ketiganya, pangkat, kedudukan. Itu sebab seorang tengok ada pemimpin muda macam Datuk Ridwan, susah nak hidup. Bosan cabaran. Bukan sana saya bagi masa jadi pengarah undang-undang Wuhana umur 28 tahun dah jadi pengarah. Masa tu grade PEP 1, PEP 2, PEP 8. Dunia. Tapi azab betul nak jaga waktu. Yang orang bawah ni semua ni, tolong carikan mana ni. Apa? Jangan payah. Kata yang dogi, yang apa, itu cabaran. Tapi kalau saya berangkat, adakah jawatan yang saya punya? Memang ini jawatan, ini jawatan saya. Orang dengar cakap saya berapa lama? Sampai masuk kita akan leceh. Dan begitu juga yang ketiga. Dan begitu juga yang ketiga adalah kelebihan apa juga yang ada dalam dunia ini. Ayat yang kita melihat dunia ini sementara sifatnya apatah lagi yang ada di dalam dunia. Dan halangan yang kedua adalah, tadi yang pertama adalah, yang pertama apa tadi? Apa? Hawa nafsu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah keraguan. Kita tak yakin. Kita boleh cakap, alah dunia ni sementara saja. Tapi sejauh mana kita menghayati kataan itu? Kita cakap dunia sementara tapi tetap bergaduh, bergabut. Sebab jawatan kota kampung. Kota kampung kan? Kita dah contoh, dah sampai masuk, kita letak jawatan. Orang lain pula, janganlah tak berhati. Orang lain pula dan dia tu kampung. Kau siap kau, kau siap kau. Oh, kau ambil jawatan dan dia jawatan dan bukan kita punya. Sementara sifatnya. Hari ni Samsul depan. Sampai masuk tak Samsul sobat kau. Dah semua seorang ambil Samsul Dobi, Samsul Dembak, semua orang. Dah lain-lain kan. Jangan kita rasa orang tak sadar itu ni sementara sifatnya. InsyaAllah bila kita sadar di mana kita berada, senang hidup kita ke dunia ini. InsyaAllah sebagai persediaan nak menyambut bulan puasa. Sebab bila sampai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, biarlah kita beribadah dengan attitude kita sadar kita ni milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Ustaz, tasbih pada Allah kita datang, pada Allah kita kembali. Apa juga yang kita ada dengan izin Allah, bukan sebab kita handal, bukan sebab kita hebat. Kita ada rumah besar, Allah izin. Jadi 3 perkara. Pertama, jangan sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, jangan sibuk tengok kelebihan orang lain, tengok orang lagi susah pada kita, baru kita syukur. Dan itu yang ketiga, jangan perasan apa yang kita ada ni adalah hasil usaha kita semata-mata, tapi semuanya dengan izin Allah. Ada hamba Allah saya baru jumpa, dia kata, alhamdulillah Ustaz, Allah tu memang kalau kita fikir balik banyak benda tak logik berlaku dalam hidup. Allah bagi rezeki,
bertuahlah pada orang yang nampak kebenaran yang Allah menganugerahkan kepada kita, insya-Allah kita tidak akan tersesat jalan. Wallahu a'lam. Itu dia. Terima kasih. Panjang lebar dari orang dekat Ustaz Samsul debat tadi ya. Itulah dia. Key ataupun kunci semua bukan milik kita. Itu yang nampak, ya, yang nampak harta bondo, anak, isteri apa semua yang nampak. Yang kita tak sedar, gorak dan diam tu pun bukan milik kita. Kita duduk kejap lagi kan nak berdiri, lepas berdiri kan nak bagi, lepas bagi tak, bukan milik. Kalau milik kita boleh duduk. Saya boleh duduk sampai pagi tu. Tapi tak boleh sebab bukan milik saya. Satu lagi nyawa napih gitu, bukan milik kita. Itu yang kita tak sedar. Bila kita ingat tu, insya-Allah itulah yang kata orang akan mengingatkan kita untuk masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Ya, baiklah kita terus dengan soalan yang seterusnya. Kita berbalik pula ke Ustaz Bollywood kita. Jauh ni daripada Bollywood. Jadi sebab dia panjang cerita sikit. Baiklah, tadi Ustaz Samsul dah masuk sikit. Tapi kita nak minta Ustaz Aslim jelaskan lagi dan tambah lagi tentang sekarang ini ya, kita memerlukan pemimpin dan kepimpinan yang baik-baik. Sekarang ni banyak di antara pemimpin kita terdiri daripada orang muda-muda. Jadi bila orang muda-muda memimpin, minta maaf lah ya, ada orang yang dia akan memimpin orang yang lebih usia daripada dia. Jadi ada yang orang lebih usia daripada dia ni, yang ada yang engkar apabila dia ni orang muda. Kadang dia cakapnya, "Den dah pernah remaja, kau belum pernah tua ni. Jangan banyak cakap," kata dia. Jadi nak minta pandangan Ustaz, silalah bagi pandangan Ustaz tentang orang muda yang nak memimpin orang usia ni. Terima kasih Abang Ibius, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau balik pada soalan tadi lah, saya nak cerita yang lain, tapi Abang Ibius sebut sikit. Kalau tuan-tuan lihat sejarah, kena tak anak kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini sampai Allah tegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran sebab dibinkan Zaid bin Muhammad. Allah tegur. Allah kata tak boleh anak orang berbinkan ayah angkat. Nabi Muhammad memang teruja sayang dengan Zaid ni. Asalnya dalam bahasa Buddha anak tawanan. Zaid dah duduk dengan Nabi Muhammad. Ayah Zaid bawa duit cagaran untuk tebus Zaid. Tapi Zaid kata, "Ayah, saya tak nak balik ke Mekah. Saya nak duduk dengan Muhammad." Ayah dia terkejut. Sebab kepimpinan Nabi Muhammad tidak setaraf dengan kepimpinan ayah dia, walaupun tu ayah dia. Nabi Muhammad sayang. Peristiwa yang Allah uji Nabi bila Allah suruh Nabi Muhammad kahwin dengan Zainab, isteri Zaid. Amalan orang jahiliyah berkahwin dengan isteri anak angkat satu benda yang cukup aib, mana haram. Tapi Allah nak mengubah minda masyarakat jahiliyah, Nabi kena buat dulu. Falamma qada Zaidun watara, ayat tu. Zaid ceraikan isterinya Zainab, kemudian Nabi kahwin. Orang Arab tengok ni Muhammad kelapak perempuan sampai bini anak sendiri bila ambil. Nak ceritanya relationship antara Nabi Muhammad dengan Zaid memang kuat. Sebab itu bila Zaid bin Harithah meninggal dalam perang Mu'tah, Nabi menangis senangis-nangisnya, mengkudung mentimun. Zaid orang pakar strategi dalam perang, meninggal dalam perang tersebut, termasuk sepupu Nabi Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Menangis apabila anak Zaid yang bernama Usamah, tapi satu saja Usamah ni hitam,
Mak Arab, bapa Arab, tapi anaknya hitam. Ada isu tentang tohmahan, ada hadis dia, itu panjang cerita. Sebelum Nabi wafat, Nabi berkata ke sahabat Abu Bakar sebagai orang yang galang ganti, replacement, yakni bila Nabi tak ada. Wahai sahabat-sahabat sekalian, wahai panglima-panglima sekalian, akan datang kalau ada perang, lantik Usamah bin Zaid jadi panglima perang. Benda ni bukan berlaku sekarang bang, zaman Nabi pun ada dah. Orang Mesir bang, muda lagi Usamah tu, baru 18 tahun nak jadi panglima perang. Mana ada experience di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Dia orang cucuk Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, nasihat sikit, awak boleh jadi panglima perang. Umar pun ada. Kenapa? Wahai Zaid, wahai Usama, wahai Usama. Nabi mendengar cerita-cerita ini, Nabi berkata, Zaid bin Harisah adalah kekasih aku. Zaid bin Harisah adalah berjiwa kepahlawanan. Dan Usamah bin Zaid, anak kekasih aku. Barang sesiapa yang tidak berkenan apa yang kucadangkan, maka bermakna dia tak berkenan kepada aku. Sahabat-sahabat, hanya untung sahabat ada Nabi. Kita masalah tentang Nabi tak ada depan kita. Kita bersisih faham hari ni kerana Nabi tak ada depan kita. Sunnah Nabi langsung tak tahu tak ambil. Makan suap kadang-kadang tu pun tangan kiri, memang tak ada adab, langsung haram tangan kiri ni, syaitan makan. Makan pun tak baca bismillah. Seorang kanak-kanak makan dengan Nabi, kanak-kanak tu dia terus ambil makanan. Nabi kata, ya ghulam, sammillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Hei anak kecil, nak makan bacalah bismillah. Hei anak kecil, makanlah dengan kanan. Hei anak kecil, makanlah makanan yang berhampiran. Jangan dekat datuk, ambil datuknya. Ada dekat haji ni, ambil tangan. Allahu Akbar, sebab Nabi ada depan dia. Dari semua sahabat-sahabat itulah, kalau macam itulah kita kena terima. Ini wasiat Nabi. Usamah baru 18 tahun, panglima perang ni lawan kerajaan-kerajaan Rom dan Parsi kecil. Berkat kesabaran orang lama, berkat kesabaran sahabat-sahabat yang tua, Usamah menang dalam peperangan. Penuh strategik, penuh taktik, dan mereka menang dalam peperangan. Sebab apa? Sebab ketaatan. Bukan pasal budak ke tak budak, sebab ketaatan. Allah beri ganjaran kepada orang yang taat akan pemimpin dia. Sebab tu Nabi SAW menggambarkan kepada kita, usikum bitaqwallah was-sam'u wat-ta'ah wa in kana 'abdan habasyiyan. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, aku wasiatkan kepada kalian semua supaya bertakwa kepada Allah dan patuh serta taat walaupun yang memimpin kamu itu hamba Habsyi kulit hitam. Agak-agak kita macam mana? Saya jadi imam daerah Datuk dulu di Kuala Selangor 8 tahun, 1998 to 2006. Orang besar Paduka Mahabijaya, orang besar daerah, ghafarallahu lah, Allah filahu rahmu afi wa'fa'an, dah meninggal dah. Orang Kuala Selangor kata apa? Dah tak ada tu orang Kuala Selangor jadi imam. Semangat ketempatanan. Dah tak ada ke orang Kuala Selangor jadi imam? Datuk Pengawal kata apa?
Kau boleh cari imam macam dia tu dalam masyarakat. Kalau kau boleh cari macam dia tu, separuh pun cukup lah. Kita akan tamatkan kontrak dia. Saya orang asing, saya orang Kedah. Kita apabila jadi imam, pemimpin, orang muda, baru waktu dalam 30-an lebih kurang lah. Apa pemimpin kena buat? Saya imam, tuan-tuan. Sebab tu imam tadi badannya besar, lebih besar daripada aku. Dia angkat takbir, Allahu Akbar. Semua makmum angkat takbir. Imam rukuk, semua kita rukuk. Imam yang tidak, kita semua yang tidak. Imam sujud, kita sujud. Imam salam, kita pun salam. Sedangkan imam itu lebih muda daripada diriku. Aman tak teman tadi? Aman tak? Kenapa benda tak diadaptasi dalam hidup? Saya baca khutbah depan tuanku Allahyarham Agung, tuanku Sultan Selangor Syarafuddin. Saya naik di atas, saya kata, tuanku, ampun patik tuanku, patik naik di atas. Sila dia. Betul perkenankan. Bayangkan kita kan member duduk di situ. Tak ada adab melengoknya. Tapi dia memperkenankan apa? Kau pemimpin solat aku. Kita buat yang terbaik. Angkat takbir, tanggungjawab. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kita bukan pasal suara kita bagus tak bagus, tapi itulah yang terbaik sebagai pemimpin solat. Yang saya baru waktu itu lebih kurang hampir 30 tahun umur. Anak sulung saya tu tadi yang gemuk-gemuk tu baru 4 tahun. Nak bagi tahu, kalau cerita bab-bab ini, Nabi kata kena taat walaupun dia tu hamba Habasyi. Tuan-tuan, hadis seterusnya, saya pun jumpa hadis kertas kerja banyak buat pemimpin dan sebagainya. Apa Nabi kata? Abu Zar sebut, Imam Muslim, inna khalili awsani an asma'a wa uti'a wa in kana 'abdan mujadda'al atraf. Sesungguhnya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat tausiah yusini khalili, supaya patuh dan taat walaupun yang memimpin adalah seorang hamba yang cacat lagi hina. Tangan dia kudung, kaki dia kudung, tapi dia seorang pemimpin. Maka Nabi wasiat dekat aku, kata Abu Zar Al-Ghifari, kena ikut walau aku sempurna tubuh badan. Sebab apa tuan-tuan jadi macam ni? Saya ni baru 53, sebab tu saya respect dah, bukan nak mengampu Datuk, tidak. Saya nak cari mana Datuk Ridwan. Rupanya dah salam tadi, saya tak pasal Datuk ni first time kita face to face. Saya ingat tadi Bilal masjid ke? Iya betul. Bilal masjid ni depan ni. Bila kata dispesialkan Datuk tu, oh Masya Allah, still yang muda. Saya ingat umur dah 50 ke 40 lebih ke umur. Datuk 30-an tu Sebab tu dia akan timbul al-hiqd wal intiqam, rasa tak puas hati dan dendam. Itu standard. Tuan-tuan, selalu orang guna dalam masyarakat, you tu, dia tu budak lagi, dia tu muda lagi, dia tak pengalaman lagi. Semua benar. Kenapa kamu sombong dengan experience yang telah lalui? Kisah Talut, dia ada apa, harta pun tak ada, ini pun tak ada. Kami harta banyak, we have a lot of money, so why not me? Nampak cerdik sikit. Pasal apa bukan aku? Lepas tu tuan-tuan,
Kita cuba tengok hadis. Dia masa tak panjang lah ni, nak habis dah masa. Saya nak balik Kuala Selangor jauh tuan-tuan, 3 jam ni. Dia doakan saya selamat balik insya-Allah. Cuba tengok satu hadis. Hadis ini adalah hadis daripada Ibnu Majah, hadisun hasan, dengan sanad yang baik. Nabi sebut apa? Faqala jaa rajulun ila nabi, datang seorang lelaki kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Allah Akbar tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi bila jumpa Nabi rajin bertanya, ya Rasulullah, dullani, tunjukkanlah aku apakah amalan idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nasu. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan, bila ku kerjakan Allah sayang aku, manusia sayang aku. Apa Nabi jawab? Izhad fid dunya. Simple je. Berzuhudlah kamu hidup di dunia. Maka kalau kamu izhad fid dunya yuhibbukallah. Kalau kamu hidup zuhud di dunia ini, zuhud, Allah akan sayang kamu. Izhad fima indana, kamu zuhud pada apa yang ada pada manusia, ahabbakan nas, orang akan sayang kamu. Allahu Akbar. Maka ulama kata, apa zuhud? Ni kena salah faham lah. Zuhud bukan bermakna pakai jubah, jahit sana, jahit sini, koyak sana, kopiah ni tak lalat, penuh. Lalat nak berak pun tak ada tempat dah, penuh. Zuhud bukan buang kosen, buang semua duduk bersila di atas lantai. Zuhud bukan tak ada TV langsung. Zuhud bukan kereta seburuk-buruk, duit banyak, gaji sebulan 60,000, tapi pakai kereta kancil. Main masjid nasib baik ni, turun pasal ada bukit, tak biasa start enjin, dia berjalan sendiri, punya kedekut. Itu kan zuhud, itu mangkuk hayun namanya. Lalu ulama ada 4 benda, saya sebut yang terakhir. Zuhud ialah apa dia? Kalau kamu zuhud di dunia, Allah sayang kamu. Kalau kamu zuhud pada apa yang ada di sisi manusia, manusia sayang kamu. Apa maksud zuhud? Menghindarkan duka atas yang tiada, menghindarkan suka atau gembira dengan apa yang ada. Jangan sedih tuan-tuan dan puan-puan kalau sesuatu yang tidak kita dapati, dan jangan gembiralah sangat dan sukalah berlebihan apa yang kita ada. Melaka. Melaka. Jawab bang, jawab. Faham zuhud? Okey. Abang Abius ada kereta apa tu? Porsche. Dan kita nampak petang ni Porsche. Porsche, cantik namanya. Kereta Porsche. Saya ada Peugeot. Kereta saya bayar sebulan RM278.74. Abang Abi bayar 3,700. Saya tengok dia, celaka betul si Mamat ni. Kereta mahal gila, babe. Aku ni ceramah kata-kata pakai kereta buruk je. Maka orang akan benci dengan saya. Itu zuhud. Faham tak faham? Tapi tengok, ya Allah, alhamdulillah, Abang Abius kereta dia besar, subhanallah. Baca doa. Kita tengok orang kaya, baca doa apa? Allahumma li wala. Ya Allah, bagilah dekat aku, bagilah dekat kamu sekali. Jarang kita jumpa orang kaya doa itu. Allahumma li walaka. Ya Allah, bagilah dekat aku dan bagilah dekat dia sekali. Dan saya tak boleh bercita-cita, aku mesti dapatkan. Yang ni masalah zuhud. Sebab itu jangan berduka cita dengan apa yang kita tidak ada.
Nampak? Haram betul. Kenapa? Jangan duka cita. Samsud asyik-asyik bercakap dekat Perhimpunan Agung dia je. Bos sekali tu. Bos sekali Aku ni sebenarnya lebih senior pada dia. Kenapa tak jadikan perwakilan? Nama anak itu standard bro. Bro pula Ustaz. Itu mainan orang yang tidak zuhud pada yang tak ada dekat dia. Ni. Lepas tu kalau tengok rasa-rasa saya lah, pandangan saya, Datuk Muhammad Ridwan jadi ketua, agak-agak berapa ramai yang boleh ikut dia. Kenapa? Muda. Muda. Usama bin Zaid tidak layak di Panglima Perang kalau dipikir tentang usia dia. Pasal Del tu pagal hai. Kan? हमको हमें से चुरा लो kan दिल में कहीं तुम छुपा लो ini masalah kita tu. Allahu Akbar. Minta maaf dengan izin ni lagu ni Ustaz. Satu tuan-tuan, seulang balik, apa yang kita tidak ada terima saja. Baca tebut tadi kan, tengok orang yang saya tuan-tuan Datuk ya. Saya dulu kahwin isteri saya, gaji saya RM300. Dapat anak saya sulung ni, gaji saya RM350. Saya ada motor Suzuki RG Sport ACY 4046. Ingat nombor, dah jadi arwah dah. Di dapur mak saya di tapping. Naik motor tu daripada tapping, bawa dia duduk di tengah. Hujan mari, saya bawa baju hujan hak jenis jubah hitam tu, Datuk. Baju pakai seluar sekali, saya kurung tutup ni Superman Batman tu. Dia duduk tengah, tutup dia, isteri sampai ke belakang. Naik motor 3 orang daripada Taiping, mamak saya sampai Kuala Selangor. Once upon a time, dekat hospital Tanjung Karang, hujan turun renyek, saya naik kereta saya sekarang. Saya tengok belah kiri, suami, isteri, di tengah-tengah tu ada macam bergerak-gerak. Banyak budak kecil. Budak tu riman. Kita kat mana ni? Kita kat mana? Buta dah budak tu. Buka-buka. Ini. Tuan-tuan, saya tengok dia, saya keluar air mata. My wife, my isteri, tengok saya. Kenapa bang keluar air mata? Tengok orang sebelah. Isteri saya tengok dia, terus perasaannya sama dengan perasaan saya. Alhamdulillah, nak rasa terima kasih dengan Tuhan. Tengok orang naik motor tadi, kita naik kereta. Abang Abius lagi lah buat rumah bertahun-tahun. Orang lain boleh cuci lumpur dalam rumah, dia nak cuci rumah dalam lumpur macam mana? Ya tuan-tuan, saya sebab malam tu bila Abang Abius dengan Nabil tu, saya tengok ni akidah lebih tinggi pada saya ni. Kawan dah bina rumah artis tuan-tuan, bukan semua artis pendapatannya sama. Dia sikit nak buat rumah, tiba-tiba dalam masa berapa jam Ayus? Ya, dekat 1 jam. 1 jam. Wah, Indo ni kata, Bapak happy. Rumahnya gue sentek. Dan saya bayang, rumah hilang. Allahu Akbar tuan-tuan. Tapi tenang tuan-tuan. Allah uji Abang Abius dengan sakit. Tapi pun duduk cerita, saya sakit tuan-tuan, tolonglah saya, bantulah saya sakit. Abang Abius kata apa? Saya bukan mai ke pentahan untuk meminta simpati. Subhanallah. Saya teringat sahabat tadi meninggal, isteri dia seorang 8 anak, Datuk. Saya tengok dia wawancara dengan TV, saya yang keluar yang mata. Batak tangguh. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, tolonglah jangan
Jangan timpakan macam tu kat aku, ya Allah. Saya tak mampunya abuse. Saya tak mampu, tuan-tuan. Tapi kita fikir balik, because of we adalah hamba Allah. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, pada Datuk yang memimpin parlimen sini ke whatever lah, tuan-tuan tak kisahlah apa benda, Datuk dapat berkat. Niat kita whatever to do adalah untuk orang, bukan untuk kita. InsyaAllah Allah tolong Datuk, Allah tolong tuan-tuan, Allah tolong bapa-bapa sekalian. InsyaAllah jumpa lagi. Yang baik datang daripada Allah. Harap tak ada kesimpulan dah tersimpul dah lidah saya. InsyaAllah jumpa lagi. Doakan saya sihat, doakan kami balik dengan selamat insyaAllah. Dan kata orang dulu-dulu, kenang daku dalam doamu. Kata-kata saya, doaku dalam doamu. Faham tak faham? Tak faham ni. Hello, faham tak faham? Oh, insyaAllah. Pucuk paku ubi kayu. Thank you, I love you. Itu je lah. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Aslin. Baik, kita terus ya kepada Ustaz Samsul Debat untuk buat penggulungan tentang tajuk kita pada malam ini, persediaan untuk menyambut bulan besar. Silakan Ustaz. Entah ya kan. Lupa pula. Jadi nama warna cakap lupa dah pakai mic ni ke apa, lupa dah. Jadi ringkas kesimpulannya, yang pertama tadi kita dah sentuh tentang mana milik kita. Kita tahu tak ada apa pun milik kita, serahlah pada Allah. Kedua, halangan kepada kebaikan kita tahu, hawa nafsu. Dan yang kedua, keraguan, tak yakin dengan Allah. Yang seterusnya, pemimpin tadi. Pemimpin kan, kita memimpin termasuklah sebenarnya, jangan kita pandang yang besar-besar wakil rakyat Menteri, Perdana Menteri, tapi kita pandang juga kita sebagai memimpin keluarga. Kita ada amanah yang perlu kita sempurnakan. Maka pimpinlah dengan sebaik-baiknya, dan pimpinlah niatlah kerana Allah. Kemudian apapun berbuat baiklah dalam sediaan kita nak menyambut bulan besar ni. Buat baik, terapkan nilai baik kan. Kita muhasabah diri kita, mana yang kurang tu kita perbetulkan. Sungguhnya kita sebagai manusia ni, kata Nabi, adalah berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Dan seterusnya tuan-tuan dan sekalian, buatlah apa pun sekalipun, niatlah kerana Allah. Mudah-mudahan walaupun dia bukan ibadah khusus, mudah-mudahan dia membawa kepada pahala ibadah kepada kita. Dan ingat tuan-tuan dan sekalian, mudah-mudahan dengan usaha kita tu kita diambil nyawa oleh Allah Ta'ala dalam keadaan yang baik. Nah, dia kesimpulan macam tu ya salam. Kan? Bak kata orang bawa bakul berisi limau, sungguh lamborek, payah nak jenjing. Biarlah mati ditangkap limau daripada mati digigit anjing. Makna kalau kau tangkap limau steady lah kid. Kalau gigit anjing kalau orang lupa langsung mati bodoh kan. Seterusnya tuan-tuan, kan? Jangan lupa, lebih kurang tu juga saya nak pesan juga, tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Walaupun kita ni sedikit ilmu, tapi kalau ada hikmah, selaut garam terasa tawar. Maka sepandai-pandai tupai melompat, akhir jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudahlah tamat, mudah-mudahan tersemat di dalam jiwa. Jadi itu sahaja daripada kami. Cuma sikit maklumat sekarang tuan-tuan, kalau keluar sekarang lepas sembahyang isyak, sembahyang dulu.